Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam meraihkan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara melalui rancangan khas yang disiarkan di saluran RTB Perdana, RTB Aneka dan RTB Sukma Indra dan juga di rangkaian Radio Nasional FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM serta RTB Go. Dalam rancangan tersebut, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badrudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Halih wal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan tahun 1443 Hijrah antara lain menyentuh mengenai peristiwa bersejarah Maulud iaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW tetap diperingati. Ia adalah komitmen kenegaraan yang sekaligus menjadi komitmen keagamaan umat Islam dan mendaulatkan agama Islam menjadi agama rasmi negara. Kita mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengangkat dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengenang jasa dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwah dan memperjuangkan Islam untuk kekal menjadi agama anutan manusia sepanjang zaman dan kita adalah sebahagian umatnya. Dengan itu, setiap tahun kita peringati Maulud kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita sepanjang zaman itu dengan mengadakan acara-acara sambutan. Terdahulu persembahan bacaan Al-Quran disampaikan oleh Awang Afiq Hariri bin Haji Muhammad Daud, Johan Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi. Sambutan Maulidur Rasul diserikan dengan persembahan dikir marhaban daripada gabungan wakil Kementerian Halih wal Ugama, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan. Tema sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara tahun ini ialah Rasulullah kekasih Allah, kekasihku dunia akhirat. Acara kemuncak ialah tazkirah khas Rasulullah kekasih Allah, kekasihku dunia akhirat disampaikan oleh Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Antara yang disentuh termasuk kesan dan impak kecintaan kepada Rasulullah serta akidah seorang Muslim. Maka sebagai seorang Muslim, kita wajib menanam kecintaan kita sepenuhnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya terselit hikmah yang tersembunyi, iaitu dapat memperkukuhkan iman seseorang dan juga manifestasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat oleh kumpulan An-Nida dan belia-belia daripada program keagamaan belia di bawah Kementerian Halih wal Ugama. Acara juga diselang-selikan dengan persembahan puisi daripada mahasiswa Yunisa, College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB serta belia da'i. Berikutan penularan wabak COVID-19, sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW pada tahun ini sedikit berbeza tanpa mengadakan perhimpunan sebagaimana lazim. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Halih wal Ugama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta disokong oleh Radio Televisyen Brunei, Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Kementerian Halih wal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei akan menyiarkan acara iringan iaitu Forum Perdana Sempena Sambutan Maulud Nabi yang akan disiarkan di saluran televisyen Brunei pada hari Khamis 21 Oktober 2021 mulai pukul 9 malam.
Sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 21 das tembakan meriam dilepaskan. Tembakan meriam di Jalan Priti di Ibu Negara dilepaskan oleh anggota Polis Tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Pada tahun ini, sambutan diadakan tanpa mengenakan perhimpunan sebagaimana lazimnya berikutan penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 69 tahun yang telah mengalami beberapa masalah kesihatan lain dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 173 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam dengan 2 kluster baharu dikesan. Terdapat 83 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 19 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman di mana salah satu daripadanya ialah kluster HHY Construction yang merupakan rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 5 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Champion 7 Platform, kluster 3340, kluster 3395, kluster 3733 dan kluster 4944. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan. 2 kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 684 pada 13 Oktober 2021. Dalam pada itu, terdapat 69 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 179 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,421 kes. Manakala kes aktif ialah sebanyak 2,721 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 21 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sementara itu, pada ketika ini terdapat 1,630 kes positif yang sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara, yang mana 43.6% daripadanya adalah warga negara tempatan dan 56.4% adalah warga negara asing. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 6,254 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 451,179 ujian. Pada sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga mengungsikan 5,022 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 pada 18 Oktober 2021. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 344,342 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 75.9% daripada jumlah penduduk negara.
Manakala 234,921 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 51.8% daripada jumlah penduduk negara. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera pada skrin sekarang, di antara 10 Oktober hingga 16 Oktober 2021, terdapat 6 buah mukim yang mempunyai kes positif melebihi 80 kes. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Sangkurung, Mukim Berakas A, Mukim Mentiri, Mukim Berakas B, Mukim Kuala Belait dan Mukim Liang. Sementara itu, hasil dari pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 6 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 3 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Bagi mengatasi jurang kemahiran dan pengangguran melalui latihan digital dan bimbingan dalam kalangan tenaga kerja industri dan pencari kerja di dalam negara dan rantau ASEAN, Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei Darussalam telah melancarkan projek Harnessing Impact with Resilient Employability Digitally atau HIAT. Pelancarannya pada 29 September lalu dalam rangka sesi meja bulat perniagaan ASEAN Skills for a Digital Age atau kemahiran dalam era digital bertujuan untuk mencapai matlamat-matlamat pembangunan lestari pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, iaitu pendidikan yang berkualiti, pekerjaan yang layak bagi semua dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei Darussalam 2021, ketika ditemu bual melalui aplikasi Zoom oleh pewarta RTV menekankan projek HIAT juga berpandukan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC dalam pembangunan ekonomi yang saksama dan Brunei Priority Economic Deliverables di bawah teras strategi berkaitan dengan digitalisasi dalam menuju wawasan 2035 bagi negara yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Projek HIAT mempunyai 4 matlamat utama. Yang pertama adalah mengatasi jurang kemahiran di rantau ASEAN. Kedua adalah merapatkan jurang kemahiran dalam ASEAN. Ketiga, untuk mengekalkan relevan dengan membina ekosistem yang lestari. Dan yang terakhir, mengimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja di rantau ASEAN. Projek HIAT akan memberi peluang kepada para belia, tenaga kerja dan pencari kerja untuk mendapat manfaat dalam meningkatkan kemahiran mereka melalui latihan kemahiran digital dan program bimbingan. Ia dapat diperoleh melalui platform yang dapat diakses secara dalam talian dengan mudah di rantau ASEAN. Melaluinya ia akan menjadikan mereka lebih kompeten dan bersedia di alam pekerjaan bagi pemulihan menuju ke pasca pandemik. Kepesatan proses urbanisasi yang dialami oleh seluruh dunia telah menimbulkan pelbagai cabaran kepada bandar-bandar dan menyebabkan pembangunan menjadi lebih rumit. Pada masa yang sama, penularan wabak COVID-19 juga memberikan beberapa cabaran kepada setiap negara. Bagaimanapun, pencepatan proses transformasi digital adalah antara tema umum di pelbagai sektor. Setiausaha tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berkata demikian semasa mesyuarat peringkat tertinggi Bandar-Bandar Pintar ASEAN Jepun ketiga. Mesyuarat tahunan selama 2 hari bermula 18 Oktober 2021 itu diadakan secara langsung di Aichi, Jepun dan juga secara dalam talian. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof selaku pengerusi ASEAN Smart Cities Network ASCN mengungsikan mesyuarat tersebut adalah penting bagi memberi peluang kepada bandar-bandar ASEAN dan Jepun untuk berkongsi pengalaman dan bertukar pandangan mengenai perbandaran yang pintar dan mampan. Mesyuarat merupakan sebahagian daripada International Conference on Sustainable Resilient Cities and Transport dan dihoskan oleh Kementerian Tanah, Infrastruktur, Pengangkutan dan Pelancongan Jepun. Perkembangan terkini projek-projek di bawah ASCN antaranya projek Revitalization of Kampung Air
juga disampaikan oleh Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku setiausaha kepada Jawatankuasa Pandu Smart City. Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan 6 buah syarikat pelancongan telah diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan umrah selama 3 tahun bermula tahun 1443 Hijrah hingga 1445 Hijrah. Syarikat-syarikat tersebut adalah Syarikat Darussalam Holdings Sendirian Berhad, Syarikat Strait Central Agency Sendirian Berhad, Syarikat Raudah Al-Amin Sendirian Berhad, Syarikat Continental Yachting Sendirian Berhad, Syarikat Dar El-Ihsan Travel and Tours Sendirian Berhad dan Syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad. Kebenaran ini adalah tertakluk kepada kebenaran keluar negeri dan kebenaran mengerjakan ibadat haji dan umrah yang ditetapkan oleh Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji dan umrah adalah dikehendaki untuk mengikuti pakej syarikat-syarikat yang disenaraikan di atas bagi memastikan urusan-urusan perjalanan haji dan umrah berjalan dengan lancar dan teratur. Universiti Brunei Darussalam UBD terus melebarkan sayapnya selepas buat kali pertama menduduki ranking 250 teratas universiti dunia Times Higher Education THE dalam subjek sains sosial. Dengan pencapaian tersebut, ia meletakkan UBD dalam kedudukan ketiga di ASEAN bersama-sama dengan National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Pencapaian tersebut sebahagiannya terhasil dari kualiti akademik dan impak yang diterapkan dalam penyelidikan UBD. Penyumbang utama sains sosial adalah latihan dan penyelidikan ke atas isu sosial yang mendepani masyarakat. Melalui analisis yang dapat dipercayai dan sahih menggunakan penyelidikan yang lebih maju dan metodologi yang berdasarkan statistik, penyelidikan sains sosial menyumbang kepada memahami masalah sosial. Bank Baiduri menerima sijil piawaian keselamatan data kad pembayaran PCI DSS bagi tempoh 8 tahun berturut-turut. Piawaian tersebut meliputi pelbagai aspek antaranya pelindungan kepada data peribadi pelanggan serta pengurusan data. Penilaian dan pensijilan dikeluarkan oleh Control Case iaitu sebuah syarikat pengurusan global. Versi baharu piawaian tersebut mengandungi pelbagai langkah yang mengutamakan amalan terbaik keselamatan seperti mengekalkan sistem dan rangkaian yang selamat serta melindungi data pemegang kad. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Lumut Belaid, Hala Belaid dan Hala Lumut akan ditutup sementara mulai hari ini hingga 10 November 2021. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya menjelaskan penutupan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja perbaikan dan melapis semula aspal di jalan berkenaan dapat dilaksanakan. Para pengguna lebuh raya tersebut disaran untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas.